Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah malam ini kita sambung kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali. Dan malam ini kita membicarakan tentang kerinduan dalam muka surat yang ke-45. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, cinta adalah kecenderungan tabiat pada sesuatu yang menyenangkan. Apabila dia inginkan, dia merasa sesuatu yang menggembirakan, datanglah cinta, keinginan kepada sesuatu itu. Jika kecenderungan itu menjadi teguh, semakin kuat, maka ia dinamakan kerinduan. Maka kerinduan itu terus meningkat sehingga pencinta tadi menjadi hamba kepada kekasihnya, dan ia akan memberi segala yang dimiliki ataupun dia akan menghabiskan segala-galanya untuk kekasihnya itu. Maka dicontohkan, tidakkah engkau memerhatikan mengenai Siti Zulaikha yang jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Maka Siti Zulaikha ini telah menghabiskan hartanya dan unta-untanya. Dan dikatakan bahawa Siti Zulaikha mempunyai mutiara, kalung mutiara. Dan unta dia ada sebanyak 70 ekor unta. Maka dihabiskan segalanya demi kerana cinta kepada Nabi Yusuf AS. Maka dikatakan bahawa apabila ada orang mengata, hari ini aku melihat Nabi Yusuf, orang itu hanya kata, hari ini aku melihat Nabi Yusuf, dia akan ambil kalung beri pada orang tadi, kerana orang tadi menyebut nama kekasihnya. Begitu sekali cintanya, sehingga dikatakan bahawa dia telah melupakan segalanya kecuali hanya Nabi Yusuf AS. Demikianlah, sehingga dia mengangkat pandangannya ke langit. Maka di langit dia melihat nama Yusuf ada di langit. Demikian Zulaikha yang mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Dan diriwayatkan bahawa Siti Zulaikha ini akhirnya ia ini dikahwinkan juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Satu hari Nabi Yusuf berjalan, melihat satu orang wanita yang sudah berusia dah, tapi menyebut namanya. Nabi Yusuf merasa hairan, siapa sebut nama aku ini? Maka terkejut Siti Zulaikha itu melihat Nabi Yusuf, kerana Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya, keindahan wajahnya, sehingga wanita-wanita mesti terpotong jarinya kerana melihat kecantikan jamal Allah Ta'ala tajalli kepada Nabi Yusuf AS. Maka dia melihat Siti Zulaikha, dan Allah tukarkan Siti Zulaikha menjadi semakin cantik. Lalu dikahwinkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kahwinlah dia. Bila dia berkahwin, maka Siti Zulaikha ini rupa-rupanya seorang ahli ibadat. Selepas dia berkahwin, dia menyendiri untuk beribadat kepada Allah, dan dia memutuskan segalanya kerana dia telah bertemu cinta yang sebenar, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Yusuf yang sudah berkahwin dengannya panggil Zulaikha, marilah ke sini Zulaikha, aku sibuk dengan kekasihku, tunggulah besok hari. Nabi Yusuf tunggu sampai siang. Oleh kerana akhirnya Nabi Yusuf datang, Siti Zulaikha, datanglah ke sini, aku sudah sibuk dengan kekasihku, tunggulah di waktu malam. Begitu. Lalu Nabi Yusuf menunggu Siti Zulaikha siang malam menunggu.
Ketika satu malam Nabi Yusuf panggil, ini isterinya panggil. Lalu katanya Siti Zulaikha, sabarlah, tunggu sampai siang hari. Nabi Yusuf mengatakan, aku mengenali dirimu. Sebelum aku mengenalimu, kata Siti Zulaikha, Yusuf alaihissalam, Yusuf, sebelum aku mengenalimu, aku memang hanya mencintaimu saja. Namun setelah aku mengenalimu, maka aku mengenali Tuhanmu. Cinta kepada Allah tidak meninggalkan cinta kepada selain daripada Allah. Maka aku tidak ada lain dah, aku tidak ingin ada yang menggantikan cintaku kepada Allah. Maka Siti Zulaikha akhirnya bertemu cinta Allah. Bila sudah bertemu dengan cinta Allah Ta'ala, Nabi Yusuf AS pun menjawab, Allah Azza wa Jalla memerintahkan hal ini kepada aku. Aku panggil kamu untuk datang kepada aku ini kerana Allah perintahkan. Allah perintahkan. Dan Allah memberitahu kepada aku bahawa akan keluar 2 orang anak daripadamu dan ia akan menjadi Nabi. Bila Siti Zulaikha mengatakan, menyebut nama kekasihnya Allah, sebelum ni Yusuf, dengar aku memanggilmu kerana Allah memanggil, menyuruh aku. Bila dia mendengar, dia kata, jika Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu, maka aku akan menuju kepadanya, ikut perintah Allah, dan nescaya aku akan taat kepadanya, kerana ini merupakan urusan Allah. Kerana dengan Allah Ta'ala sahajalah hatiku tenteram. Maka ikut perintah Allah Ta'ala. Maka bertukarlah Siti Zulaikha yang mencintai Yusuf kepada mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini gambaran cinta. Maka kita disuruh di atas muka dunia mencari cinta. Cinta siapakah? Allah berfirman, kalau kamu mau mencintai Allah, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kata ulama, semua orang beriman wajib mencari cinta Allah. Tetapi cinta Allah tidak akan dikecapi kecuali melalui pintu Mustafa Al-Akhya Sayyidu Kaunaini, kecuali melalui pintu baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mencintai Allah dan dia mahu Allah mencintainya, hendaklah ia mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah ia memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga jadilah cintanya kerana Allah. Lalu kalau orang tanya, kamu ni cinta Allah? Jangan jawab. Ulama sudah ajar pada kita, kalau kita jawab aku ini mencintai Allah, nanti kamu dusta. Kerana banyak kamu tidak mengikuti Allah. Kalau kamu kata aku ini tidak cinta Allah, nanti jatuh kufur. Memang kena cinta Allah. Maka tidak jawab kerana cinta bukannya daripada perkataan, tapi cinta itu daripada perbuatan yang memerlukan pengorbanan. Maka satu hari orang bertanya kepada Majnun, siapa namamu? Dia kata, aku Laila. Dia ni lelaki, cinta kepada kekasihnya Laila. Kamu ni siapa? Siapa namamu? Namaku Laila. Dia menyebut nama kekasihnya. Sedangkan dia ini Majnunul Laila, orang yang gila kepada Laila. Maka pada satu hari ada orang yang mengatakan kepadanya, Laila telah meninggal dunia. Dia kata, tidak, Laila tidak meninggal dunia. Laila itu masih ada di dalam hatiku. Laila tidak meninggal dunia. Maka pada suatu waktu ia berjalan di hadapan rumah Laila. Lalu dia memandang ke langit. Tiba-tiba ada orang mengatakan, dia mendengar suara, hai Majnun. Dia pandang ke langit. Siti Zulaikha memandang ke langit, nampak nama Yusuf di langit. Maka Majnun ini, Majnunul Laila, yang gilakan kepada Laila ini, maka dia ini pandang ke langit, mendengar satu suara, hai Majnun. Majnun ni orang gila, tapi yang dimaksudkan gila ini gila kepada Laila. Jangan memandang ke langit, tetapi lihatlah ke dinding rumah Laila. Barangkali engkau akan melihatnya di situ.
maka aku merasa cukup dengan sebuah bintang yang bayangannya jatuh ke rumah Laila. Kata dia, cukup kalau aku tengok bintang tu bayangannya jatuh ke rumah Laila pun tak apa dah, katanya begitu. Maka itulah cinta makhluk. Sebenarnya cinta makhluk ini cinta yang amat memberatkan hati kita. Maka diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa ada satu orang, dia pun berkata, ya Allah, berilah kecintaan hatiku memenuhi, jadikanlah hatiku memenuhi hanya mencintaimu. Kata Allah Ta'ala, kalau begitu engkau tidak akan dapat menanggungnya. Lalu dia minta dengan Allah. Akhirnya Allah memberi sedikit rasa cinta kepada Allah. Bila datang rasa cinta kepada Allah, dia sudah tidak makan dan minum. Cinta pada orang pun tak makan minum. Dia cinta kepada Allah, dia sudah tidak makan minum. Dia sudah tidak makan minum, duduk jauh pada orang, hanya menyebut Allah, 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 berzikir. Lalu Nabi Musa pun mencari orang itu. Katanya dia ada di bukit sana, sedang duduk seorang diri. Dia hanya menyebut nama Allah Ta'ala sahaja. Maka Nabi Musa pun pergi. Hai anak muda, ini Musa alaihissalam. Allah, Allah, Allah. Wahai anak muda, ini Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam. Allah, Allah, Allah. Lalu Allah berkata, ya Musa, cintanya kepada aku ini hanya secebis saja aku beri. Kalau engkau gergaji kepadanya, dia tidak merasa apa-apa. Bayangkanlah itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, dan tidak ada orang yang benar-benar cinta kepada Allah melebihi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan daripada Mansur Al-Hallaj rahimahullah taala bahawa para ulama memenjarakannya selama 18 hari. Penjara dia. Al-Hallaj ini, dia ini mengeluarkan perkataan yang membawa fitnah. Allah itu di dalam kocek aku. Kata tuan guru Haji Abdullah, guru saya, dia kata Hallaj ini kalau ditunjuk seekor kambing pun dia kata Allah. Kerana Hallaj ini sudah terhijab makhluk, terbuka Allah. Kita ini terhijab Allah, terbuka makhluk. Dia sudah melihat Khalik, sudah tidak lagi melihat makhluk. Maka Hallaj ini dipenjarakan selama 18 hari. Datang Al-Imam Shibli rahimahullah ta'ala bertanya, ya Abu Mansur Al-Hallaj, apa yang dikatakan mahabbah, cinta itu? Katanya Al-Hallaj kepada tu, mu jangan tanya pada aku hari ni, tanya esok hari. Jangan tanya hari ni, tanya besok. Tiba hari besok, orang pun mengeluarkan Hallaj daripada penjara dan memasang hamparan daripada kulit. Letak hamparan daripada kulit, tujuan dia nak membunuh Al-Hallaj, nak jatuhkan hukum bunuh. Shibli berjalan di hadapannya. Lalu Al-Hallaj, Shibli pun bertanya. Shibli lalu Hallaj pun panggil, Shibli, mari sini. Mari mu tanya pada aku tentang cinta, tentang mahabbah. Cinta itu awalnya itu adalah nyalaan api, akhirnya itu adalah kematian. Cinta pada Allah, katanya, awal itu nyalaan api dan akhirnya itu adalah pembunuhan ataupun kematian. Maka sebagai isyarat terhadap penegasan Al-Hallaj dalam pandangannya, setiap sesuatu selain Allah itu adalah batil. Ia tahu bahawa Allah Ta'ala adalah Al-Haq yang sebenarnya. Ia lupa ketika menegaskan nama Al-Haq pada namanya. Lalu dia bertanya, siapakah kamu ini? Dia jawab, akulah Al-Haq. Dia mengaku dia Tuhan. Dia sudah lebur dirinya, sudah tidak melihat dirinya. Yang ketika itu dia sudah melihat semua batil. Yang ada yang sebenar adalah Allah Ta'ala, sehingga dia lupa yang lain. Dia ingat Allah saja. Siapa orang tanya, kamu ni nama apa? Aku Al-Haq. Dia mengaku dia Tuhan. Al-Haq. Maka orang yang macam ini, dia sudah fana dengan Allah, binasa dengan Allah.
Siapa yang meniru Al-Halas dengan mengatakan aku Allah, maka kafir dia. Sedangkan dia tidak fana sebagaimana Al-Halas. Sebagaimana Al-Halas hatinya sudah lebur dengan yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka mahabbah itu diwujudkan dalam keadaan 3 perkataan ataupun 3 keadaan. Yang pertama, mahabbah itu adalah memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan yang lain. Kita nak jadikan Allah kekasih kita, walaupun cinta kita tak benar-benar mencapai sebagaimana kita cinta pada makhluk sungguh-sungguh tapi ambil dulu keadaan ini. Yang pertama, utamakan kalam Allah, ucapan kekasih daripada ucapan yang lain. Sebab itu dikatakan bahawa ada satu orang wanita, semua percakapan di Al-Quran saja. Pergi rumah dia, udkhuluha bisalamin aminin. Nak masuk tu beri salam dulu. Semua dia cakap Al-Quran. Kerana apa? Kerana mengutamakan kalam Allah. Maka cinta itu 3 keadaan. Yang pertama, memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Itu yang pertama. Maka kalau mau cinta Allah, kita pakat ramai-ramai banyak baca Quran. Biar ucapan kalam kita ini ada ucapan daripada kalam Allah. Dengan kita membaca Al-Quran, maka tidak heran Imam Abu Hanifah satu hari 40 kali khatam Quran. Masya Allah. Beliau ini terkenal dengan orang yang payah bercakap dengan orang. Tak bercakap dengan orang. Kasirus samti, banyak diam. Dah dia diam, tidak ada keluar perkataan kecuali Al-Quran. Al-Quran saja. Imam Syafi'i katakan bahawa satu hari 2 kali khatam Quran. Satu hari 2 kali khatam Quran. Maka demikianlah orang-orang yang soleh. Maka yang pertama, mengutamakan ucapan Allah, ucapan kekasihnya daripada ucapan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, keadaan yang kedua, kata Imam Ghazali, dia memilih duduk bersama kekasihnya daripada duduk dengan orang lain. Maka ramai orang-orang salihin mempunyai masa khusus antara dia dengan Allah. Biasanya diambil pada waktu malam, sehingga ada ulama berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang tidak mengantuk pada waktu malam. Maka dia berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan dia tak tidur malam beberapa tahun untuk dia berasmara dengan Allah. Apa maksudnya? Maknanya dia berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya benar, kalau kita duduk seorang diri malam-malam bertafakur, berzikir, berselawat, maka kadang-kadang Allah hilangkan mengantuk. Keseronokan itu ada bersama dengan Allah. Kata Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Imam Sayyidina Ali, kalau kamu ingin mencari kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman dalam kehidupan kamu carilah dalam ibadat kepada Allah. Ibadat kepada Allah mendatangkan kebahagiaan sebenarnya. Lalu ada sahabat yang agak lucu. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, boleh saya tanya ya Rasulullah, manakah nikmat berkahwin dengan sembahyang? Dia tanya, mana nikmat kahwin dengan sembahyang? Rasulullah tersenyum, wahai sahabatku, kalau kamu tahu nikmat sembahyang, kamu akan merasakan tidak ada nikmat yang lebih daripada itu. Maknanya apa? Kalau kamu tahu nikmat ibadat, kamu akan merasakan semua tidak ada nikmat kecuali ibadat kepada Allah. Maka usahalah kita sibukkan diri dengan ibadat-ibadat. Majlis ilmu ini rasa tenang hati. Jangan tolak daripada majlis ilmu. Jangan rasa berat majlis ilmu. Tak pergi ke sini, pergi ke mana-mana, asal ada majlis ilmu sahaja. Maka yang kedua, keadaannya memilih duduk bersama kekasihnya daripada duduk orang lain. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, memilih keredaan kekasihnya daripada keredaan orang lain. Asal kekasihnya reda sahaja.
daripada mencari keradaan orang lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam dilempari batu oleh anak-anak muda pemuda Taif, mengalir darah pada wajah Nabi. Pada lutut Nabi kena batu, mengalir daripada lutut sampai ke tumit. Lari Rasulullah, orang lempar batu. Rasulullah mengatakan, wahai Tuhanku, seandainya engkau reda pada aku tidak peduli orang lain buat. Yang penting aku ingin mencari reda Allah Ta'ala saja. Jadi maka tiga keadaan ini, mencari keredaan Allah. Mana yang lebih reda? Allah, ikut Allah ke ikut yang lain? Ikut Allah Ta'ala. Tetapi nak cari reda Allah, apa kata ulama? Kita nak cari reda Allah, manusia tak reda kita. Bila kita nak cari reda Allah, manusia jadi tidak reda pula pada kita. Kita nak nasihat orang, semata-mata nak cari reda Allah, orang marah pula kita. Kita nak mengajak orang kepada kebaikan, cegah mungkar, dia marah pada kita. Kita buat tu nak cari reda Allah. Maka kalau kamu mencari reda Allah, pada peringkat awalnya manusia tidak reda kamu. Nabi mengajak manusia kepada Allah. Orang Mekah itu pulau Nabi. Nabi lari pergi ke Madinah. Orang Mekah perang lagi Nabi. Tetapi apabila kamu benar-benar ikhlas dalam mencari redha Allah, akhirnya orang yang benci kamu jadi kasih pada kamu. Maka Rasulullah akhirnya membuka kota Mekah. Orang-orang Mekah yang musuh-musuh dia akhirnya beriman kepada Allah. Tapi kalau kamu cari redha manusia, manusia redha kamu, Allah tidak redha. Akhirnya manusia yang redha kamu pun tak redha juga pada kamu. Maka ingat tiga keadaan ini hendaklah kita cuba mencari agar Allah mengasihi kita. Ada pula orang mengatakan iskun, yakni kerinduan adalah mengoyak tabir dan menyingkap rahsia. Kesan daripada rindu ini akan dapat terbuka segala hijab, rahsia-rahsia ataupun tabir-tabir rahsia. Kerana orang yang sudah rindu ini tidak ada yang lain dia ingat. Sesiapa yang banyak ingat Allah, sesiapa yang banyak menyebut nama Allah, nanti Allah membuka rahsia-rahsianya. Maka disebabkan kecintaan yang luar biasa tadi, adalah ketidakmampuan roh menahan dominasi kerinduan ketika dirasakan manisnya zikir. Maka di antara bukti orang itu dia benar-benar rindu, dia pasti banyak menyebut nama kekasihnya. Sikit-sikit nama orang tu, sikit-sikit nama orang tu, ni mesti rindu ni. Contohnya, bukti rindu ni, nama pun tak sebut, tak sebut, saya rindu ke dia, nama tak sebut, itu tidak rindu. Tapi kalau orang rindu betul, sang anak itu rindu ibu bapanya ke Mekah menunaikan haji, sikit-sikit menangis sebut nama ayahnya, menangis sebut nama anaknya. Ini tanda anaknya itu rindu pada ibu bapanya. Tapi kalau tanya ni, mu rindu ke? Tak pun, dia tak tahu benda pun. Tetapi hati dia itu memang rindu. Buktinya dia menyebut nama orang yang dia rindu. Apa bukti kita orang itu rindu kepada Allah? Sudah pasti dia banyak menyebut nama Allah. Maka dia berzikir dengan Allah Ta'ala, menyebut nama Allah, berzikir sehingga rasa manis dalam zikir. Maka rasa manis dalam zikir, sehingga kalau salah satu anggota tubuhnya terputus, ia tidak akan merasakan dan menyadari. Ini satu peringkat, kata Imam Ghazali, benar kalau orang betul-betul itu berzikir kepada Allah sehingga rasa manis, seolah-olah kalau anggotanya tercabut mau tidak terasa. Lepas tu kita baca kisah sahabat, Masya Allah, Ja'far At-Tayyab, Ja'far bin Abi Talib dalam perang Mu'tah, bawa bendera, tercabut lengan dia, pegang belah ni, tercabut lagi, letak lagi, mana boleh lagi dia punya bendera, panji dia letak ikut tengok dia, tak ada tangan kiri kanan, tak ada lah. Akhirnya kena tubuh dia, baru jatuh. Ni tak sakit ke ni? Bukan, kerana mencari Allah sampai tidak terasa akan kesakitan. Wallahu alam. Maknanya nak bagi tahu demikian, orang-orang yang cinta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab banyak cerita, ada wali Allah 20 hari beribadat tak makan minum. Tak mati ke? Tak 20 hari. Dah sudah cinta, dia makannya zikir kepada Allah. Tidak akan binasa sesiapa yang menjadikan zikir itu makanannya. Seseorang yang sedang mandi di sungai Furat, lalu dia mendengar ada orang membaca ayat. Dan sebaliknya dikatakan kepada orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Dari bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Tiba-tiba ia terus-menerus menggigil, tenggelam lalu mati. Cerita itu cerita dekat negeri akhirat, maka mati. Fudail bin Iyad diceritakan ada satu orang anaknya. Maka ketika mana Fudail bin Iyad menjadi imam sembahyang, Fudail bin Iyad membaca ayat tentang azab. Anaknya di dalam sembahyang menggeletar, jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Sedangkan ketika itu dia membaca ayat. Lalu dikatakan bahawa Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi berkata, di Basrah aku melihat seorang pemuda di atas atap yang tinggi. Ia mengawasi orang-orang dan berkata, barang siapa mati disebabkan asyiqan, disebabkan orang yang ia cinta, sebenarnya ia tetap hidup di dalam cinta tanpa kematian. Ia duduk atas atap kabur. Siapa yang mati disebabkan kekasihnya, maka dia tetap hidup. Tetapi cinta yang dikehendaki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kata gitu, dia jatuh, dia mati. Dia yang jatuh lalu dia mati. Maka Al-Junaid Baghdadi mengatakan bahawa tasawuf itu adalah meninggalkan penyelidikan. Tasawuf juga meninggalkan meninjau-ninjau, menyelidik, mendakwa tinggal. Tidak ada pendakwaan dalam tasawuf. Aku sudah menjadi wali, itu bukan. Maknanya ataupun menyelidiki hal-hal orang lain, tidak. Setinggi-tinggi kasyaf yang dikehendaki adalah kasyaf melihat aib diri sendiri. Bukan tasawuf itu kita belajar nanti boleh kenal orang tak mayang, bukan itu. Nak menyelidiki orang, tidak. Tasawuf itu adalah untuk menyelidiki diri sendiri saja, di mana aib kita, di mana kecacatan kita, adakah kita ini ikhlas ataupun tidak ikhlas lagi. Itu perjalanannya. Maka Zunun Misri memasuki Masjidil Haram, lalu ia melihat seorang pemuda asing dalam keadaan tidak berpakaian. Tidak berpakaian, bertelanjang dan sakit di sebelah tiang. Dia merintih kerana sangat sedih. Maka Zunun Misri berkata, kemudian aku mendekatinya dan memberi salam kepadanya. Aku bertanya kepadanya, siapa kamu wahai anak muda? Ia menjawab, aku orang asing yang telah jatuh cinta. Begitu. Siapa tak sudah pakai pakaian, tidak ada. Aku faham apa yang dia ucapnya. Lalu aku pun katakan, aku pun sepertimu. Lalu ia pun menangis, dan karenanya aku pun ikut menangis. Ia bertanya, kenapa engkau menangis? Aku menjawab, aku pun sepertimu juga. Kata Zunun Misri. Lalu ia menangis lagi dengan menguatkan suara tangisannya. Dia menjerit sekuat hati. Pada saat itu ruhnya keluar, lalu dia mati. Lalu aku menyelimutkan pakaianku pada tubuhnya. Lalu aku keluar mencari kain kapan, katanya Zunun Misri. Setelah membeli kain kapan, aku kembali kepadanya. Tetapi aku tidak menemuinya itu. Lalu aku ucap, subhanallah, mayat dia tak ada. Beli kain kapan balik, tidak ada, subhanallah. Tiba-tiba aku mendengar suara, wahai Zunun Misri, orang asing ini adalah yang dicari syaitan di dunia. Namun syaitan tidak menemui. Raja pun mencarinya, namun raja pun tidak menemui. Malaikat Ridwan mencarinya di syurga, namun dia tidak temu juga. Lalu aku bertanya, habis itu dia di mana? Syaitan cari tak jumpa, malaikat cari tak jumpa, raja cari tak jumpa, malaikat Ridwan cari tak jumpa juga. Lalu aku bertanya, lalu ia ada di mana? Lalu aku pun mendengar suara bisikan, di tempat yang disenangi oleh Allah yang Maha Berkuasa. Maka wallahu alam, tidak tahu, hanya disebabkan kecintaan, banyak ketaatan, dan dia adalah orang yang sentiasa bertaubat. Maka satu lagi jalan,
tanda cinta kepada Allah adalah banyak bertaubat. Kita cerita cinta ni bukan cinta manusia ni cinta bagaimana ingin mendapat kecintaan kepada Allah. Maka dikutip daripada Az-Zahruriyat, seorang guru sufi ditanya tentang al-muhib, pencinta. Ia menjawab, orang yang bercinta ni orang yang macam mana? Dia kata sedikit bergaul. Tak nak bergaul dah. Dok teringat aku seorang yang dia cinta, begitu gambarannya. Okey, baik. Sedikit bergaul, ini tandanya. Dan yang kedua, banyak berkhalwah. Bukan khalwat kena takak khalwat tu, bukan. Banyak berkhalwat itu bersunyi-sunyian. Kerana ketika itu dia ini dikatakan sentiasa mengingatkan kekasihnya. Dan yang ketiga, selalu bertafakur, bersunyian dengan berzikir, bertafakur dengan memikir. Lalu bertafakur, dan dia menjadi orang yang tidak banyak bicara, dan tidak menoleh bila dipandang, dan tidak mendengar bila dipanggil. Orang panggil pun tidak dengar, tidak dipahami bila berbicara, dan tidak bersedih bila ditimpa musibah. Jika diuji dengan lapar, dia tidak rasa. Jika ditelanjangi, tidak menyedari. Jika dicaci, dia tidak takut. Dia hanya memandang Allah. Begitu orang yang sudah dekat. Jadi kadang-kadang orang yang sudah majzub ataupun orang yang sudah ditarik oleh Allah, yang sudah dekat dengan Allah, kadang-kadang dia punya perbuatannya aneh, ganjil. Aneh, ganjil. Ada satu orang syekh cerita pada saya, ada satu orang di Indonesia, dia duduk dengan gurunya, taat dia dengan gurunya. Gurunya soleh, ahli ibadat, kuat beribadat gurunya. Dia taat gurunya. Sampai gurunya tengok siang malam duduk di rumah gurunya. Gurunya rasa rusing, ni tak balik-balik rumah. Dia kata balik. Dia balik sekejap, tengok-tengok ada balik. Akhirnya gurunya berfikir. Tidak ada jalan lain kecuali kena kahwinkan dia. Maka dikahwinkan dia. Dia angkat nikah, malam tu duduk rumah gurunya lagi. Kamu sudah kahwin, balik. Engkau guru suruh aku balik, aku baliklah. Sudah balik, mari pula. Engkau sudah suruh balik, aku sudah balik, aku datang balik. Susah juga guru dia ni. Macam mana? Kasih betul pada gurunya. Gurunya kasih sungguh. Akhirnya mana suruh balik, guru dia kata ingat balik, beberapa hari baru datang. Itu dia ikut. Bila disebut berapa hari baru dia datang. Lepas tu tak nak balik. Begitulah. Tapi Allah kurniakan dia anak seorang. Kurniakan anak, wafat gurunya. Wafat gurunya, habis dia tinggal, anak isterinya dia tinggal. Duduk di satu gua, hanya berzikir pada Allah. Berzikir pada Allah siang malam, duduk seorang diri. Maknanya tak makan, tak minum, tak ada apa-apa, tapi pergi jumpa, sebut nama Allah aja. Ada orang-orang macam ni, tapi payah nak ketemui. Maknanya dan sudah rindu, sudah cinta. Begitulah dikatakan. Maka dia hanya apa? Dia hanya memandang Allah, sentiasa berkhalwat, bercumbu dengan Allah dan munajat kepada Allah. Orang yang macam ini sudah tidak ada tertarik dengan keduniaan, dan dia duduk dalam alam dia cinta kepada Allah. Maka diceritakan bahawa Nabi Musa AS melintasi seorang pemuda yang sedang menyiram kebun dia. Tiba-tiba pemuda itu berkata, mohonlah kepada Allah agar Allah Ta'ala anugerahkan saya kecintaan kepada saya walaupun sebiji sawi, sebesar biji sawi. Ini cerita yang saya cerita ni. Walau sebiji sawi, biarlah Allah Ta'ala campurkan rasa cinta. Katanya Nabi Isa AS jumpa pemuda tadi, engkau tidak mampu menanggung cinta pada Allah walaupun sebesar biji sawi. Dah kalau gitu wis paruh biji sawi tak apa dah. Wis paruh biji sawi. Nabi Isa kata beginilah, engkau berdoalah kepada Allah, biar Allah beri rasa cinta pada Allah sebesar separuh biji sawi. Nabi Isa pun tinggalkan dia tadi.
Setelah berlalu beberapa waktu, Nabi Isa berjalan di tempat itu. Dia bertanya kepada orang tentang pemuda itu. Mereka menjawab, pemuda itu adalah jin. dan telah pergi ke puncak gunung. Ini jenis orang ke boleh jadi jin. Dia duduk kat gunung katanya. Kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah agar diperlihat kepadanya. Maka kemudian Nabi Isa melihat dia berada di puncak gunung. Di puncak gunung dia sedang berdiri seorang diri di atas sebuah batu dan di kepalanya pandang ke langit. Maka Nabi Isa ucap salam, dia tak jawab. Aku adalah Isa. Bukan Musa. Tadi saya cerita Musa, Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah berfirman, lalu kita menyambung minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.